Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saya ingin menarik perhatian pihak kementerian ke atas isu polisi pelarian refugi dengan izin. Malaysia adalah di antara negara yang masih belum meratifikasikan Konvensyen Pelarian 1951 Bangsa-Bangsa Bersatu. Maka terdapat banyak isu di mana pelari ataupun pemohon suaka akan ditahan sebelum mereka mendapat kad UNHCR. Oleh kerana sehingga kini hanya ibu pejabat UNHCR di Malaysia yang boleh memproses permohonan kad UNHCR tersebut, maka mereka yang belum sempat mengemukakan permohonan menghadapi risiko ditahan dan dituduh di bawah Akta Immigration serta dihukum penjara sebelum dihantar ke depot. Minta Menteri menjelaskan mengapa amalan rutin bagi UNHCR untuk membuat semakan identiti serta permohonan kad UNHCR bagi tahanan di depot telah berhenti. Sejauh mana kerjasama telah diberi oleh pihak KDN, Immigration dan Jabatan Penjara kepada UNHCR untuk mempercepatkan proses pengenalpastian identiti pelarian bagi mereka yang di bawah tahanan depot, riman atau penjara. Proses ini perlu dikemas kini dan dipercepatkan untuk mengurangkan bebanan ke atas kerajaan atas masalah sesakan di tempat tahanan. Minta Menteri menyatakan berapa kali semakan yang telah dibenarkan oleh UNHCR untuk membuat semakan tersebut di setiap depot, tempat riman dan penjara sejak 2018. Yang Berhormat Menteri minta nyatakan berapa tahanan riman bawah Akta Immigration Section 51-5-B dan bantuan dipenjarakan di bawah tuduhan Akta Immigration Section 6-1-C dan 15-1-C mengikut kaum dan negara asal tertuduh. Minta Menteri menyatakan juga berapa jumlah tahanan di setiap depot serta kaum dan negara asal masing-masing. Minta menjelaskan dari segi bebanan kos kehidupan harian, berapakah belanjaan yang diperlukan untuk seorang tahanan di bawah depot, riman dan penjara. Minta Menteri senaraikan kapasiti depot dan penjara sedia ada dan sejauh mana jumlah penghuni telah overcrowded dengan izin atas kapasiti sedia ada. Rohingya merupakan etnik pelarian yang terbesar di Malaysia. Minta Menteri menyatakan berapa jumlah Rohingya yang masih dalam tahanan penjara atau depot dan berapa di antara mereka telah didemu tukar atau membuat permohonan status pelarian melalui UNHCR. Mengapa kerajaan tidak memulakan proses semakan identiti oleh UNHCR terhadap mereka semasa ditahan, tetapi hanya membenarkan semakan tersebut dibuat selepas diriman atau dipenjarakan, bahkan ada yang selepas habis dipenjarakan? Mohon Menteri menyatakan apakah perkembangan terkini antara perbincangan KTN dengan UNHCR atas perjanjian tata sharing dengan izin dan tindakan susulan yang akan diambil selepas ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Minta Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri atau timbalannya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ahli Parlimen Alustar yang bertanya. Tuan Yang Di-Pertua, seperti mana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, Malaysia bukan negara anggota kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951, Konvensyen 1951 dan Protokol mengenai status pelarian 1967 atau Protokol 1967. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, penangguhan akses UNHCR untuk proses penentuan status pelarian dan kawalan yang dikenakan oleh kerajaan di depo tahanan imigresen dan penjara dilaksanakan berdasarkan perundangan sedia ada untuk mengelakkan berlakunya pemberian status pelarian kepada individu yang tidak memenuhi kelayakan serta mempunyai latar belakang yang negatif, rekod jenayah, kecenderungan terhadap aktiviti subversif dan kriteria-kriteria yang boleh memberikan ancaman kepada keselamatan dan juga kedaulatan negara. Dalam hubungan ini, pihak kerajaan sentiasa mengutamakan keselamatan dan ketenteraman awam sebelum memberikan sebarang status atau kemudahan kepada mana-mana warga negara asing di Malaysia, termasuklah tahanan dan banduan yang ingin mendapatkan status pelarian daripada UNHCR. Malahan pihak UNHCR juga menjelaskan bahawa proses penentuan status pelarian adalah suatu proses yang terperinci serta tidak boleh dilaksanakan secara terburu-buru dan sewenang-wenangnya. Berkenaan dengan pertanyaan statistik tahanan di bawah Akta Immigration,
Yang Amat, saya akan kemukakan senarai ini kerana terlalu panjang. Masa kita ada 7 minit setengah je untuk menjawab. Dan bagi pertanyaan yang berhormat berhubung kos tahanan dan banduan, secara purata kos keseluruhan penyelenggaraan seorang banduan di penjara adalah pada kadar RM50 sehari, manakala kos seorang tahanan di depot tahanan immigration adalah RM90 sehari. Kos ini melibatkan antaranya penyediaan makanan, perubatan, kemudahan asas, bekalan air dan elektrik, program pemulihan, pakaian, peralatan penjagaan diri, penyelenggaraan depot dan penjara, allowance dan gaji pegawai yang bertugas serta lain-lain. Tuan Yang di-Pertua, bagi pertanyaan ahli yang berhormat berikutnya, statistik yang direkodkan oleh Jabatan Penjara Malaysia pada 1 Julai tahun 2020 menunjukkan terdapat seramai 60,983 banduan sedang menjalani hukuman di penjara seluruh negara, manakala jumlah kapasiti penjara di seluruh negara adalah seramai 47,650. Memang ada overcrowded. Punca utama kesesakan di penjara adalah kerana kadar kemasukan banduan yang meningkat, terutamanya banduan warga negara asing, yang pada ketika ini merupakan 20% pada jumlah banduan yang sedia ada, iaitu sejumlah 13,319 banduan dari keseluruhan banduan, iaitu 60,983 banduan. Manakala bagi tahanan depot Jabatan Imigresen Malaysia pula, jumlah tahanan pada 1 Julai 2020 adalah seramai 15,163 orang tahanan di depot tahanan imigresen seluruh negara, berbanding kapasiti depot iaitu seramai 12,530 tahanan sahaja pada satu masa. Faktor jumlah tahanan melebihi kapasiti depot adalah berpunca daripada proses penghantaran pulang tahanan ke negara asal yang terjejas akibat kawalan kemasukan yang dilaksanakan oleh hampir kesemua negara di seluruh dunia susulan penularan wabak COVID-19. Bagi mengenangi masalah kesesakan atau kepadatan di penjara dan depot, Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia mengambil beberapa langkah proaktif. Daripada jumlah keseluruhan banduan di penjara pada 1 Julai 2020, terdapat 15 orang banduan etnik Rohingya, yang mana 14 orang adalah banduan Reman dan seorang banduan etnik Rohingya tersebut kini ditahan di Sekolah Henry Geni selaras dengan peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak tahun 2001. Manakala terdapat 1,340 orang tahanan etnik Rohingya di depot tahanan imigresen yang dikenalpasti oleh Jabatan Imigresen pada 1 Julai tahun 2020. Untuk perkembangan terkini bagi mengenai isu ini, KDN menyedari bahawa isu pelarian merupakan perkara yang sering dibangkitkan di platform antarabangsa. Kerajaan sentiasa menitik beratkan kerjasama antara pihak kerajaan dengan pihak UNHCR bagi menambah baik pengurusan parti yang memegang kad UNHCR di dalam negara. Pihak kementerian bersama-sama Majlis Keselamatan Negara MKN selaku peneraju dan pemilik dasar berkaitan parti yang memegang kad UNHCR di Malaysia sedang meneliti cadangan penambahbaikan dari aspek prosedur, tata cara dan kawalan, khususnya berkaitan penentuan status pelarian yang membantu mekanisme pengurusan parti yang memegang kad UNHCR yang efisien. Kerajaan pada ketika ini sedang memperhalusi kebolehkelaksanaan perkongsian maklumat dengan pihak UNHCR yang mana sekiranya dipersetujui akan memberikan kerajaan akses kepada maklumat parti yang memegang kad UNHCR dan pemohon suaka yang berada di Malaysia.
Sebagai hala tuju selanjutnya, kerajaan turut mengkaji cadangan penglibatan kerajaan dalam proses penentuan status pelarian yang pada masa ini dilaksanakan sepenuhnya oleh UNHCR. Meskipun bukan negara anggota kepada Konvensyen 1951 dan Protokol 1967, terdapat keperluan di pihak kerajaan untuk mengawal selia keberadaan parti yang memegang kad UNHCR di dalam negara bagi memastikan tidak timbul risiko keselamatan di kalangan individu yang tidak diketahui latar belakangnya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hormat Mesyuarat Kamar